Okey, Tuan. So Tuan nak saya bantu dari segi macam mana Itulah sebab kalau ikutkan sebenarnya ads ni sebelum ni wife saya buat kan. Okey. So kalau saya memang saya cakap terus terang jujur ikhlas memang saya zero knowledge pasal ads ni. Okey, zero. Tuan, kalau boleh Tuan share Facebook business Tuan tu apa nama dia? Conscaf. Macam ni je Tuan, minta maaf. CORN CORN Conscaf. SCRAVES. CORN. Sekejap Tuan, saya search sekejap. Okey, Conscaf. Okey, good. Tuan kerja kat mana tu? Saya kerja kat pelabuhan. Pelabuhan. Oh, Kelang ya Tuan? Tak, Kemaman. Saya sama lupa. Aduh, baru jumpa orang ni. Ini masalahnya. Conscaf Okey. So sekarang ni memang wife Tuan yang buat iklan lah. So far memang dia lah. Kalau ikutkan memang saya just tolong macam tu je lah. Cari-cari macam nak buat sale apa semua. Bagi idea je lah. Yang running betul dia lah. So saya memang sebab itulah yang saya cakap nak tolong dia je kan niatnya. Tapi bila dah ada suka ni memang saya betul-betul memang nak terjun serius lah. Sebab kesian lah tengok dia kan. Lepas tu sekarang dia baru pregnant jadi alahan tak boleh nak fokus lah. So kalau operation tu siapa yang uruskan Tuan? Yang kalau posting semua tu? Tu ada staff. Staff akan buat Yes. Tuan post laju akan datang client? Skynet. Yes. Sebab sekarang dapat yang rate paling murah Skynet lah, RM9. Skynet paling murah Tuan? Saya dapat RM9 lah satu parcel 1 kilo. Kalau rumah saya pakai apa? Apa benda tu yang sistem yang direct tu? BZ tu? Bukan. Tu yang Pulaju punya tu, My Parcel dulu sebab saya kan pakai website kan. Semua order kita simpan kat website. So dari website kita integrate dengan dia dah lupa integrate dengan sekejap tengok email saya. Hilang lah. Tak apa lah Tuan, nanti ingat saya beritahu. Tak apa. So tapi so far sekarang ni Tuan update database buyer semua kat mana Tuan? Pakai Excel lah. Pakai Excel lah. Simpan dekat Excel lah. Ya betul. Saya pakai Easy Parcel Tuan. Betul Easy Parcel betul. So sebab walaupun kita closing pakai WhatsApp, tapi semua update kita masukkan dalam website. So daripada website ke Easy Parcel tu dia boleh integration dia. Dia tak payah nak tulis print one by one. Sebab sebelum ni memang type saya satu kan boleh meninggal. So saya tak tahu lah Skynet Tuan buat macam mana? Skynet tu lepas satu-satu lah. Satu-satu lah. Tapi Easy Parcel pun tak mahal Tuan. Ya. Easy Parcel pun dapat dalam RM6 lebih juga. Mungkinlah saya tak tahu kat Kemaman, tapi yang belah sini yang tempat saya ni memang lebih kurang je. RM6 lebih ke RM7 je. Satu parcel. Sebab saya sebab dia boleh beli package kan. Saya ambil so dia jadi murah. So dan dari sebab mungkin saya guna tu sebab saya pakai website. Saya integrate semua order yang masuk ke website, dia terus auto integrate dengan Easy Parcel, kita print dia. So kalau ada 100 nak print sehari, tak pening kepala lah. Okay, now sebab Tuan bagi tahu Tuan ada masalah nak buat prospecting kan? Betul. Okay. Nak cari lead lah. Okay, nak cari lead. Okay. Now Tuan, saya nak tunjuk beberapa contoh
Mungkin untuk bagi idea kat tuan, supaya tuan nampak. Sekejap macam mana nak letak. Okay. First sekali bila nak cari lead ni, bila main ad ni dia very particular tuan. Tuan kena memang check dua benda. Berapa cost per lead, berapa cost per conversion. Dua benda tu kena kira. Kalau tak kira memang selai bulan boleh Boleh bungkus lah. boleh bungkus lah. Dia sebenarnya berbalik kepada berbalik kepada kita punya margin lah. So tapi bila run ad dua benda lah. Alamak, saya punya ni pun hilang. Cost per lead, cost per customer. Contoh dua ni memang tuan kena take note lah. So sebelum run ad tuan kena faham dua benda ni je. Maksudnya data-data yang advance tu nanti itu bahagian detail nanti. Tapi asasnya kalau business owner faham dua benda ni okey. Contoh dia tak payah complicated. Ramai orang duk complicated kan. Sebenarnya yang complicated tu nak bahagian improvement. So contoh kalau tuan budget ada untuk testing ada berapa ringgit tuan? Willing tuan willing nak share. Mungkin tuan cakap saya ada 100 boleh nak test. Tak ada masalah 100 okay. Katakan tuan ada nak test RM100 Okay, katakan RM100. Now, dengan RM100 tuan dapat 10 lead. 10 orang yang bertanya sebab closing pakai WhatsApp kan tuan? Ya betul. Okay, 10 orang bertanya kat WhatsApp. Cost per lead satu apa tuan? RM10 lah. RM10. Okay, cost per customer katakan daripada 10 bertanya 2 yang membeli. Cost customer ni daripada ni 10 orang. 10 orang sama dengan RM10. Okay, sebab 100 bagilah 10, betul? Yang ini kalau 2 orang jadi berapa tuan? M50. 50. Tuan punya untung, tuan cakap semalam, tuan jual dalam bentuk package, betul tak? Betul. Beli 1 39, beli 3 RM100, betul? Lebih kurang lah. Okay. So selagi mana cost per customer tuan untung, tak ada masalah. Iklan ni cuma disebabkan kita ni run iklan, kita tak kira cost overhead semua tu. Betul. Sebab tu biasanya ad ataupun ad dengan sale ni dia ni sale kan. Ad ni kalau boleh 1/3 daripada sale. Cost ad, contoh kalau kita ad kita 100, cantik dapat 300 lah sale. Sebab kita ada kita ada cost overhead yang kena bayar. Betul. Ini yang paling cantik lah. Biasanya kalau dapat 1/2 pun dah okey lah. Tapi ini paling cantik bila nak grow. Macam mana nak naikkan 1/3 ni? Kena tambah baik kat sini, kena kurangkan yang ini. Aim tuan bila run ad, tuan nak capai at least pulangan 3 kali ganda daripada spending. Contoh spend 100, dapat 300 lah sale. Betul. So kalau 300 sale, kalau katakan tuan cakap semalam 60% kan? So 180 lah. So ada 80 untung. Betul tak? Betul. So kalau macam tu tuan akan continuous buat iklan. Boleh continue lah. So macam kalau macam tu, contoh 300 kan? 300 kali dengan 30. Sebulan dah RM10,000. RM9,000. Contoh tuan cakap tuan tak pernah dapat RM10,000 lagi kan? Betul. Okay. Sekarang ni tuan kena faham dulu calculation dan baru kita masuk ad. Sebab kalau tak ada target pening lah. Betul. Kita tak tahu jalan dia lah. Lepas tu baru contoh nak pergi Marang kan. Tahu dulu pusing-pusing mana baru pergi. Dia tekan minyak je pening lah. Betul. Okay, katakan tuan nak capai apa? RM10,000 kan? Betul. Kalau ikut RM10,000 dulu, dah dapat RM10,000 baru nak buat yang RM50 lah. Bulan depan lah. Kita pun dah hujung bulan kan? Betul. Tak apalah, kita set lah. Set dalam masa 30 hari, mungkin bila tuan ready. Kalau tuan tanya saya, kalau sempat malam nanti tuan run lah terus. Okay.
Okay, katakan nak dapat 10,000 ni, tuan jual satu produk berapa tuan? Satu produk yang Target saya cakap tu sale. lah. RM100. Kalau ikut saya punya tu target RM100 lah. Tapi saya punya tu dia banyak price lah, banyak group Apa? price. Average je tuan. Kita kira average je. Sebab saya punya orang rumah pun kita jual. Ada 49, beli 2, beli 3, beli 4. Tapi kita ambil average customer harga. Average kalau ikut yang sekarang yang price yang paling banyak customer beli, yang average harga 29 lah tuan. 29 tu dia kena beli berapa? 29 tu selain lah. Oh, dia beli satu je? Satu 29. Satu 29 Tapi yang tu biasa kalau tu kita buat 2.50 lah. Oh, tuan ada berapa jenis produk tuan? Satu produk tapi design tu dia macam saya punya tu tudung bawah tu yang macam eksklusif tu yang letak batu-batu tu. Jadi kalau yang harga yang saya cakap nak buat yang 100 tu, yang tu yang jenis lebat sikit lah, yang banyak batu dia tu lah. Yang biasa orang beli kat tuan? Yang simple sikit lah, yang tak lebat sangat tu lah. Oh, yang itu untung sikit lah tuan? Yang tu margin dalam 40% ke 50% macam tu je. Lepas tu saya cakap yang saya nak dapat yang kalau boleh saya nak target yang dapat yang 300 tu. Margin dia tinggi sikit. Okay, 300 tu produk apa? Tudung tu juga tapi tudung apa? Kain apa tuan? Sama je, cuma design dia tu dia lagi batu dia tu lagi banyak. Okay, so tuan akan jual 300 lah? Yes. Tuan jual satu ke? 3 helai. Maksudnya minimum kena beli 3 helai? Yes, dapat kalau minimum 3 helai dapat yang 100, kalau tak satu RM39 lah macam tu. Satu 39 Dah masuk pos ke tak tuan? Belum. Okay. Tuan ada offer tuan? Offer yang tu lah, combo tu lah. Itu combo price? Offer lain tak ada? Tak ada. Tak ada tuan? Kenapa tuan tak bagi offer lain? Ada reason tuan? Itulah margin tu lah. Contoh dulu apa yang saya buat, beli 3 kita bagi special bonus macam botol kita beli kat kedai Eko, botol minuman budak-budak. So tuan dia macam ni tuan, untuk bagi orang tu sekarang ni kan, tuan tengok tuan punya target adalah 1/3. Bila tuan buat ad, tuan nak at least pulangan 300. Macam mana nak dapat pulangan 300? Kena naikkan customer, kena kurangkan kos iklan, betul tak? Yang ni kena naik, ini kena kurang. Kos iklan kena kurang. Kos iklan kena kurang, kos customer kena naik. Maksudnya customer kena beli banyak. Macam mana nak bagi benda ni, kena ada offer. Kalau sekadar offer harga je, dia tak kuat. Dia kena ada bagi something lah. Sebab dulu kita bagi free post, kita test free post ni tak banyak. Tak banyak impact pun. Sebab bukan, dia jadi common kan sekarang ni. Sebab semua orang dah bagi free post, so bila kita tak, so ada post dengan tak ada post, dia tak ada beza sangat. Dia orang tak kira sangat pun. Tak nampak sebab tuan punya produk dah murah. Cuma betul, tuan kena macam mana nak letak offer yang menarik. Dulu saya buat apa tuan, saya pergi Shopee. Tuan tahu Shopee tak? Tahu. Tuan pergi cari produk yang murah tuan. RM1, RM2, tuan belilah pak. Jadikan offer. Sebab kalau tuan tak ada offer, susah tuan nak convert ni. Okey. Sekarang ni kan, tuan cerita macam dia akan beli, tapi macam mana nak lajukan dia beli? Sebab kita bila tuan cakap main iklan, dia bukan sekadar buat iklan. Kalau sekadar nak buat iklan, okey lah. Tapi point dia, matlamat buat iklan at least 1/3. Kalau tuan ada mindset yang betul, barulah tuan akan buat iklan. Contoh, tuan spend 100, dapat 10 orang. Macam mana nak kurangkan kos ini? Tuan kena bagi something, contoh macam free special. Contoh, tengok kat Shopee lah. Kita tengok kat Shopee apa yang ada kan. Sebelum ni saya pernah bagi yang kerongsang tu. Bagi lah tuan. Beli 2 dapat 3 kerongsang. Kerongsang satu berapa ringgit tuan? Satu dalam RM2 macam tu je. Bagi lah. Beli 3 dapat
2 kerongsang. Beli 5 dapat 5. So, tuan cakap 5 kerongsang. Tuan bagi tahulah 5 kerongsang bernilai berapa. So dia akan jadi macam, beli 3 dapat 5 kerongsang. Tuan faham tak? Bawa orang kos tu daripada RM10 jadi RM5, jadi RM3. Bawa macam tuan kan, tuan tengok ada offer menarik bawalah kos akan murah. Dia lagi cepat lah tarik orang tu. Kos tu akan murah. Harga satu main peranan. Tapi tuan nak cater semua. So that's why untuk cater 2 ni kena ada offer. Offer menurunkan harga kos per lead, menaikkan probability orang tu jadi customer. Kalau tak ada offer, susah nak dapat 1/3. Okay, faham. Faham? So itu asas lah. Okay. Now katakan tuan nak RM10,000 kan? Betul. Tuan cakap tuan nak RM10,000. Okay, RM10,000 bagi dengan 100. 100 pelanggan je tuan. Betul. 100 pelanggan, tuan perlukan 100 pelanggan. 100 buyer lah. Okay. 100 buyer ni katakan bulan depan lah tuan target. Sebab sebelum ni tuan cakap hit 7,000 je kan? Ya betul. Okay, nak hit 10,000 kan? Okay, 100 buyer tuan kerja hari-hari ke tuan? Hari-hari kerja untuk hari-hari baju ni? Hari-hari buat closing ke staff buat closing ke tuan buat closing? Ke bini tuan buat closing? Bini saya buat closing. Dia buat hari-hari tuan? Hari-hari. Lepas tu tapi dia bagi-bagi lah kadang separuh dekat kita letak nombor staff, separuh dekat saya punya wife lah. Okay. So 30 hari lah. Okay. Maksudnya lebih kurang 3 ke 4 customer je sehari. Tu kena buat closing. Tak cantik kan? Tak Saya punya tempat tulis hilang. Pakai marker, pakai mouse je. 3 ke 4 buyer sehari. Target tuan. Maksudnya kalau hari ni tak dapat 3 tapi esok boleh ganti balik, okey lah. Tuan kena main game of probability. Contoh untuk dapatkan 3, contoh tuan cakap tuan kena dapatkan 3 buyer kat sini kan, atau 4, kita letak 4 buyer kat sini. Kita tukar warna lah. Mana laser? Okey. Tuan perlukan 4 buyer kan sini kan? Betul. Okey. Berapa tuan punya lead untuk dapat? Sekarang ni tuan tak tahu, betul tak? Tuan ada tak benchmark closing rate tuan sekarang ni? 10 tanya ke berapa beli? Sekarang dalam 30% macam tu lah. 30%. Maksudnya 10 tanya 3 boleh beli 3 boleh beli. So 4 bahagi dengan 0.3 maksudnya lebih kurang 13 orang bertanya. Maksudnya kalau tuan spend 100 bahagi 13, maksudnya tuan perlukan at least sehari untuk dapatkan target tuan 10,000 sebulan, dengan kerja maksudnya layan WhatsApp tu tiap hari, sehari average 13 orang kena bertanya. At least kena layan 13 orang lah sehari. Average dia tanya 13 tu, kita nak 4 orang je beli. Betul. Maksudnya lantar dia lambat. Cuma bila closing pakai WhatsApp, nanti saya share dengan tuan satu lah. Ni tuan spend kan. Okay, now cerita. Sekejap tuan, ni ada recording tak? Saya rekod lah, tapi kalau nanti saya check. Sekejap, saya check. Okay. Saya rekod lah. Kang lupa Kang. Okay, saya rekod. Okay. Sekejap. Tak apa kan, sebab biasanya kalau kita rekod dalam sejam, nak rujuk balik pening. Tapi tak apalah. Tak apa. Okay, now. So asas dia simple tuan. Tuan kena tahu matlamat iklan dia mesti untung. Orang yang tak spend iklan, kenapa dia stop iklan? Sebab dia tak untung. Betul. Kenapa dia tak untung? Sebab dia ada masalah dekat bahagian closing dan juga closing lah biasanya. Sebab apa? Salah satu yang saya cakap tadi, dia tak ada offer. So tuan kena ada offer lah. Okay. Kerongsang tu saya rasa okey je. Maksudnya beli 3 dapat 3 kerongsang. Maksudnya nanti buat iklan 3 kerongsang percuma, nak dapatkan 3 kerongsang percuma macam tu supaya kos dia jadi murah.
Sebab kalau tuan buat iklan yang fokus kepada ni, kita suka benda percuma tuan. Contoh saya cakap tuan topi. Tuan nak topi tak? Topi, 3 topi percuma. Tapi kena beli satu topi harga 299. So macam tu lah. Kita nampak, 4 topi So 4 topi 299, kita akan kira 300 bagi 4, lebih kurang berapa? 6, 4, 24. Ya, 7, 4, 28. Lebih kurang 8, 75 ringgit lah kita cakap. So kita rasa berbaloi daripada satu 300 ringgit. Tamak ah. Kita manusia ni memang dilahirkan sifat tamak. So kena buat iklan yang menyebabkan dia rasa rasa macam banyaknya dia dapat. Macam tu lah. Kalau dia tak grab, sebab kita memang rasa tamak tuan. Lepas tu kalau ada orang cakap siapa nak bagi free kan, free terhad, menyebabkan orang nak ambil cepat. Benda tu sebenarnya nak mengurangkan kos iklan ni. Sebab cerita dia, tuan perlukan katakan 13 lah, 100 bagi 13, tuan punya kos iklan per lead tuan, benchmark tuan sebenarnya tuan kena hit bawah daripada RM7.50. Oh tu daripada mana jadi nak kira tu? 100 bagi 13. Oh okey. So tuan punya benchmark, kalau contohlah nanti in future tuan ada orang yang buat iklan kan, ataupun tuan hire third party ke, tuan akan cakap berapa kos per lead? Dia cakap RM8. Apa tak kena ni, tengok baru tuan check. Kalau tuan dapat RM1, biar tak payah check. Lantak fee lah dia kan. Cakap bagus. Tak payahlah tuan nak tengok FB ad tu. Lantak lah. So saya buat macam wife saya akan tanya, spend dapat apa? Sale berapa? Okay. Maksudnya okay lah. So conversion 20%. Okay. So saya akan tengok yang ini dulu. First kali saya akan tengok yang ini. Nombor 1. Yang ni kalau tak ni lah. Nisbah tak, kalau nisbah okey, kalau nisbah okey saya okey lah. Saya tak ada bising pun. Saya kalau dia hari ni dia tak closing, esok dia closing, saya cakap okey. Sebab monthly punya performance. Yang kedua saya akan tengok yang ini. Berapa cost per customer? Contoh lah, kalau dalam kes tuan, kalau tuan buat iklan dengan 29 tu, mungkin kos, sebab saya ada seorang pelanggan, dia buat, bukanlah, dia tanya dengan saya, dia jual tudung juga, dia orang Kelantan. Kos per lead dia dalam RM2 je. Oh murah. Murah. Sebab harga dia murah kan. Harga dia jual dalam 18 macam tu. Okey. So that's why cost dia murah. Tapi apa berlaku, Facebook jadi bengong hari tu. So menyebabkan dia bila murah sangat, tuan tak boleh kawal. Kalau ada masalah berlaku, dia terpaksa tutup iklan, buat iklan balik. Faham tak? Tuan kena ada margin error supaya nak scale nanti. Macam tu lah. Ini nombor 2, ini nombor 3. Okey, tuan kalau tuan buat iklan RM1, tuan fahamkan dulu ni, RM1, 13 masuk, 1 pun tak closing. Dekat masalah dekat mana tuan? Masalah kat closing lah. Kat closing lah. Saya ada something wrong lah dekat closing cerita dia. Betul. Adalah tu offer tak ada ke. Biasanya offer lah, tak ada offer. Contoh macam ni kan. Kalau 4 orang beli, kos dia RM33. Tapi kalau tuan jual bawah daripada RM3, rugi lah. Sebab tu tuan takkan buat iklan esok. Macam mana? Kalau tuan punya, sekarang ni, tuan cakap 13 orang bertanya, based on ratio tuan 30%, tuan spend 100, 13 orang bertanya, 4 orang membeli. So, cost per customer tuan RM33. Okay. Tapi kalau margin tuan RM20, sebab tu, tuan takkan continue buat bisnes. Buat iklan. So, tuan punya aim, at least beli 3. Maksudnya kalau tuan cakap untung 60 kan? Ada beza 30. So, kalau case macam ni, tuan tahu apa berlaku. Biasanya, katakan 30, tuan ada untung 20 lah kiranya, 20 kan? So, tuan spend 33, tuan dapat RM55 macam tu lah. So, esok tuan akan spend lagi, betul tak? Betul. Spend lagi.
So, tapi Facebook ni dia ada 6% kat sini tak? GST lah. GST kan. Ni orang tak nampak ni 6% ni. Sebab tu kalau margin kecil sangat boleh meninggal. Okay. So, point dia macam mana tuan nak ni satu, ramai orang dia saya share pasal iklan, tapi masalahnya bukan iklan semata-mata. Contoh tuan kena faham satu, yang ini mindset, yang kedua berapa kos per customer, ketiga berapa kos per lead. Tuan dah faham yang ni, okey. Tuan dah tahu kan, tuan target tuan 10,000, tuan perlukan 100 buyer je. 13 seorang layan WhatsApp, okey, boleh acceptable. Sebab saya pernah handle sampai 50 WhatsApp seorang sehari. So, okey lah, maksudnya kita tahu capacity seorang boleh handle berapa. Itu dia tak layan macam-macam. Dia bagi, terus bagi jawapan. Nak apa? Nah. Dia tak ada nak tanya khabar apa, tak ada. So, Tak ada cycle lah. dia tak ada nak, tak nak sudah. Macam tu lah. Terus bagi harga. Tu bagi harga. Cuma, yalah, itu bukanlah kaedah yang terbaik. Cuma, kalau dah banyak lead, macam tu lah cara dia. So, my point saya, okay, dari sini kan, contoh, macam mana tuan nak tambahkan untung lagi, tuan upsell lah kemudian. Dia dah beli, repeat buyer dan sebagainya, so menyebabkan sebenarnya tuan spend, contoh, tuan spend 1,000, sebenarnya tuan dapat balik untung lagi banyak sebenarnya. Belian ulangan tu tinggi. Betul. Okay, now. Okay, ni tuan dah clear. Now, sekarang ni baru kita masuk part yang ni lah. Cara nak buat iklan. Okay, kita masuk part nombor 1 ni lah. Now. Saya ada check tuan punya page. Tuan nampak? Ni kot. Ni website tuan kan? Facebook tuan kan? Betul. Okay. So, ada beberapa benda yang mungkin dia bagi kecil ke tuan? Sekali besar sikit lah. Okay. Yang tuan mungkin tuan boleh ambil maklum lah. Okay. Yang pertama, tuan boleh pergi kepada, tuan tahu nak pergi ad manager tak? Boleh. Tuan tahu kan? Okay. Yang kedua, tuan tahu kan dekat dalam ad manager tu ada audience insight. Tuan tahu ke tak tahu? Tuan pernah masuk tak sini audience insight ni? Kalau so far biasa saya tengok yang dekat handset tu. Ni tak boleh tengok handset tuan, dia kena pakai laptop. Kalau tuan nak buat iklan, saya suggest pakai laptop kan tuan. Ataupun kalau tuan nak pakai phone buat iklan, pakai browser punya Chrome tu. Cuma lebih kecil lah. Sebab apa kena pakai yang itu? Sebab banyak features dekat phone ni tak ada, tak nampak. Okay. Tuan tahu nak pergi sini kan? Tahu. Okay, now. Dekat sini tuan, ada beberapa benda lah. Yang pertama, yang mungkin boleh bagi advantage kat tuan, dia panggil audience insight lah. Audience insight ni tuan boleh tengok, dia bukanlah untuk ad, tapi dia sebenarnya untuk membantu tuan macam mana tuan nak benchmark audience. Sebab Facebook ni adalah sistem Facebook, macam mana dia macam satu sistem yang kita boleh tengok siapa yang paling perform dalam industri. Contoh tuan search Malaysia kan. Saya search Malaysia kan tuan. Okay. Bila saya search Malaysia, saya ambil yang beli biasanya perempuan lah, betul tak? Betul. Umur tuan lebih kurang berapa? Yang beli tudung, sebab tuan harga murah. Basically biasa, orang yang umur 40 jarang kot, orang muda lah kot beli kot. Biasa 24 sampai ke 35-nya tu lah. Okey, kita ambil 35. Okey. Okey, tuan tengok ni Malaysia, ataupun kalau tuan tengok Malaysia kan, tuan tengok kat sini, dekat sini tuan boleh tengok contoh brand-brand apa yang agak famous, sebab Facebook akan index. Okey, Facebook akan index. Contoh tuan, kita ambil fashion lah.
Dina Rahman lah. So bila tuan tekan dia keluar dia punya page. So dia akan index dekat Malaysia. Tapi kalau tuan nak fokus kepada Terengganu boleh. Okey. Terengganu. Arab satu ya, Arab satu. Terengganu. Betul ke? Terengganu. Haji dua. So dekat Terengganu, orang perempuan umur ni dia suka contoh macam shopping mall, Mesra Mall, saya tak kenal lah, mungkin tuan kenal kot. Ni. Apa baju fashion, fashion Dina Rahman juga. Dia juga yang famous. Now, kenapa saya suruh tuan tengok dia ni? Satu, walaupun kita nak belajar buat iklan, tapi kita kena faham lah benda ni. Okey. Tuan tengok satu presentation wise. Tuan boleh tengok presentation. Tuan, sebenarnya saya nak tunjukkan tuan satu tempat ni. Ni namanya. Page transparency ni. Tuan, kalau tuan punya dekat sini. Kat bawah ni. Ni. Okey. Ni page transparency. Ini apa dia? Ini tempat skodeng iklan. Kalau dia cakap this page not currently running ad, maksudnya dia bermain game agent. Okey. So, kalau ini kita tahu Liana Rahman, rupanya Liana Rahman punya style dia guna agent. Dia main offline punya style. Masuk TV ke, guna agent. Pemasaran dia menggunakan agent. So kalau tuan, sebab apa? Sebab kita nak benchmark orang yang spend iklan. Okay, kita cari yang lain pula. Closing kan. Closing My Drum Lana Butik Liana ni siapa? Facebook akan indeks yang famous. Tengok Lana Butik dekat Terengganu dia famous. Dia famous ke tuan? Saya pun tak kenal. Ini Kelang, dekat Kelang, bukan dekat Terengganu, ni Kelang. Okey. Okay. So pergi kat page transparency is currently running ad. Ni tuan akan nampak dua game. Ada business yang style dia jual baju, dia main agent, dia tak akan buat ad. Game-game Liana Butik ni mana kita kenal. Tapi macam mana dia boleh dapat dia diindeks oleh Facebook sebab dia guna ad. So tuan nampak dua game lah sebenarnya. Kalau margin tuan okey, tuan boleh main agent. Tapi jangan buat, dia sebenarnya nak buat dua-dua itu boleh lah. Cuma tuan fikirlah kalau tuan tak ada, yang mana senang. Yang ini ad ni cepat dan senang. Okay. Sekarang ni tuan nak buat ad. Tuan tahu kan tadi saya tunjukkan page transparency ni macam mana nak guna kan? Betul. Okay. Go to ad library. Dekat sini tuan tekan dia akan pergi ke paparan nak buat iklan. Tempat iklan dia. Okay. Tuan akan nampak iklan-iklan orang. Iklan yang dibuat. Nampak tak dia punya style? 35. Bronze Muslimah breastfeeding dan wuduk friendly. Ni dipanggil offer. Tuan nampak tak? Sekarang ni tuan dah tahu benchmark. Tuan tak adalah pening nak buat iklan macam mana. Tuan dah ada benchmark. Faham tak? Daripada bulan 1 dia buat iklan sampai hari ni dia tak tutup. Maksudnya apa tuan? Maksudnya iklan dia tu berjaya lah. Maksudnya iklan dia berjaya lah. Sama ada dia berjaya, sama ada margin dia besar. Tapi kalau dia jual 35 biasanya apa tuan boleh buat? Tuan nak tahu, tuan tekan je lah senang lah ni. Nanti dia tuan contact ada. Tuan tengoklah dia jual pricing macam mana. Itu cara tuan benchmark lah industri. Okay. So sekarang ni ramai orang tak buat iklan sebab dia cakap aku tak tahu copywriting aku tak tahu gambar. Ini cara nak benchmark. Tapi kita tak nak benchmark sesuka hati. Kita nak benchmark orang yang Facebook index dia famous dan dia memang run iklan. Okey. Macam mana nak index, pergi ke Audience Network lah, Audience Insight. Yang sebab Facebook akan index 3 top 3 yang famous. Yang paling banyak. Dan tuan akan nampak ada orang tak buat iklan tapi follower banyak. Dia main kaedah content marketing. Dia buat content. Macam tuan lah buat live.
Rajin menulis lah. Rajin menulis. Kalau kita tak berapa rajin, kita campur-campur lah. Saya memang tak rajin lah, itu cerita dia. Tapi sebenarnya tuan kena buat semua lah. Bila ada team nanti buat semua lah. Okay. Tuan dah nampak flow dia? First, Nampak. semalam buat target. Semalam pula. Tadi kita start buat target. Tapi Yes. bila kita dah letak target, kita kena ada misi. Misi kita adalah add punya target, at least kena pulangan 1/3 daripada spending. Baru dia sustainable. Okay. Sebab tuan punya 60%. Okay. Mungkin sebab dah tolak offer yang tuan akan bagi, nanti dia akan jadi 50%. Okay, 50%. Kalau 300, spend 1, dapat 300, 100.5, 50 untung. Still okay lah. Mesti boleh jalan lagi lah. Boleh jalan lagi. Maksudnya untung 50, esok jalan lagi. Sebab dia akan rolling je kan. Mindset tu. Lepas tu nak improve performance, tengok mana? Tengok data. Tengok sale berapa. Tengok contoh, cost per lead berapa. Tuan cakap, macam mana? Saya, kalau tuan tanya saya, macam mana cost per lead ni nak murah? Tuan tengok iklan ni kan. Apa yang menyebabkan orang nak tekan kat sini? Offer tu. Offer ni. Link ni kalau dia letak dekat atas, tuan perasan tak kat sini? Nampak? Tuan perasan ke tak perasan? Saya tunjuk tadi. Dia tak keluar habis. Yes. Ni Nampak tak sikit keluar je. habis. So, link ni kalau letak dekat bawah ini, banyaklah lead. Okay. Orang tu tekan je situ. Orang nampak offer, orang terus tekan CTA. So, cost per lead tuan jadi murah ha? So, basically tuan kena ada 2 offer. 2 CTA. Bila nak buat iklan, sebenarnya 3 benda yang penting kan. Yang pertama kita panggil media. Media ni gambar ataupun video. Gambar ataupun video. Based on saya punya testing, kena model cantik. Dia mempengaruhi. Ataupun gambar real customer. Ataupun gambar yang banyak pilihan. Macam ni banyak pilihan kan. Ataupun tuan, dia ada beberapa cara lah nak buat, nanti saya tunjuk. Media, cara nak setting media. Nombor 2 adalah kaedah message ataupun kita panggil copywriting. Nombor 3 adalah market. Market ni setting iklan kita lah. So 3 benda tu lah. Nombor 1 Media. DM. 3 Bila nak buat ad, 1 media. Nombor 2 message. message. Nombor 3 market. Market ni setting iklan. Tentukan performance. Cost per lead, cost per lead. Dan cost per customer. Macam mana? Media ni apa dia tuan? Media ni sama ada gambar ataupun video. Message ni copywriting. Market ni setting iklan. Now, media ni ada beberapa cara. Yang pertama, kita post dulu. Tuan biasa post dekat Facebook tak? Biasa. Kita panggil kaedah nombor 1 existing post. Maksudnya kita post dulu, lepas tu kita buat iklan, pilih post tu. Okey, itu nombor 1. Maksudnya kan dekat tuan punya Facebook, tuan dah post kan? Pilih yang paling ada banyak like ke apa semua. Tuan pilih yang banyak like. Itu akan menyebabkan iklan tuan murah. Contoh tuan buat live kan, ni kan. Ataupun tuan tengok mana posting tuan yang banyak orang komen ke. Mana posting tuan yang banyak orang komen? Tak ada. Tak ada tuan. Contoh, kalau tak ada ni, penat ni. Tu lah. Tuan kena pergi kat foto. Ataupun foto.
Kita tengok. Contoh kat ini kan, tuan tengok yang mana paling orang minat. Contohnya, okey, tengok kalau langsung tak ada like, tuan beli ke memang ini original tuan? Original. Sebab dia tak nampak cerita dia. Hmm. Okey, tak apa. Contoh, bila tuan buat contoh macam ni kan, okey, tengok saya explain. Ini tuan post dulu. Ni tuan post kan. Nanti buat iklan boleh pilih yang ini. Okey. Ataupun kita panggil dark post. Dark post ni apa dia? Tuan tak nampak kat sini. Orang scroll kat kita punya Facebook tak nampak. Kita dapat notification je. Kita dapat notification, dia panggil ad manager lah. Tuan boleh buka kat Facebook ad manager tuan. Tuan tahu kan ad manager kan? Ya, ni tadi kan. Ad manager macam ni lah. Tuan nampak dekat inbox ada orang komen. Ni page saya yang lama lah. Saya masih guna kan. Tuan akan nampak macam ni lah. Dalam inbox tuan ada orang mesej dan sebagainya. Ada orang mesej, ada orang komen. So kat sini lah tuan boleh nampak. Tuan takkan nampak dekat orang tak boleh nampak, tuan boleh nampak. Orang tak boleh nampak, tuan boleh nampak. Orang post kan. Orang tak boleh nampak pun posting tuan. Dekat page, tapi tuan boleh nampak. Oh, okey. Tapi dia still ada lah yang Dia ada, like, komen semua ada. Tapi dia tak public. Oh, post tu tak ada dekat page lah. Post tu tak nampak dekat page tuan. Dekat sini dia tak nampak, tapi dia ada dekat tuan punya ni, tempat inbox ni. Okey. Dia panggil benda tu sebagai kita panggil sebagai dark post. Kita panggil dark post. Dark post ni dia buat apa tuan? Dia macam banyak business owner dia suka guna dark post. Okay, clear tuan? Now, macam mana nak bagi, based on pengalaman saya, apa yang menyebabkan dia dua-dua ni boleh, salah eja. Dua-dua ni boleh, saya guna dua-dua. Maksudnya, existing post guna, dark post guna. Kita kena test. Maksudnya, bila guna existing post, kita guna gambar banyak-banyak. Guna gambar banyak-banyak ni maksud dia, okey, mari kita tengok. Macam ni, okey, tuan tak nampak kan? Saya share sekejap. Okey, yang ini dipanggil apa ni tuan? Dark post. Sebab orang takkan nampak iklan ni. Kalau existing post kita boleh detect Tak pun tuan nak tahu, tuan pergi je lah page dia. Tuan tengok tuan scroll. Tengok kat sini kan. Now, ni dipanggil dark post. Okey. Ini dipanggil apa ni tuan? Ni dipanggil existing post. Existing post ni dia nak menunjukkan ni je. Banyak like, banyak komen, banyak share. Dia memang nak purposely create benda tu. Dia nak bagi impression orang bagus lah. So CTA dia memang kat bawah. Kalau dia letak CTA kat atas, orang tak komen, orang tak share. Itu game dia lah. Macam ni kan, dia tak boleh, dia pin post satu ni je. Orang buka je orang nampak ni kan. Okay, itu contoh dia. Boleh dapat kan? Okay. Now, apa tip nak buat, nak improve gambar? Kalau tuan nak bagi gambar banyak-banyak, contoh tuan nak bagi gambar banyak-banyak kan? Dia tak ada gambar banyak-banyak. Tuan boleh buat gambar macam ni lah. Banyak-banyak. Ataupun tuan letak 10 gambar ke. So, tuan pernah letak gambar 10-10 tak? Macam ni lah. Tapi ni tuan letak satu.
Okey, tambah banyak macam Ah, ya. ni gambar banyak ni. Betul tak? Ah. Ni gambar banyak kan? So tuan boleh iklankan macam ni. Now, saya bagi tip kat tuan macam mana tuan nak improve supaya orang suka klik. Tip dia, tip satu, guna real picture ataupun gambar yang cantik. Maksud real picture ni, tuan pernah tak minta gambar kat pelanggan tuan? Biasanya gambar kat pelanggan ni tak cantik tuan. Tu lah. So apa yang saya buat, tuan tahu tak biasa saya buat, kita akan hantar dekat sekejap tuan. Kita akan hantar dekat influencer, bukan influencer lah, ialah influencer lah kita panggil. Dekat IG kita cari, kita suruh dia buat paid review. Sebab apa? Kita nak gambar cantik. Dan kita tahu kalau kita, tuan pernah pergi photoshoot gambar kan? Pernah. Berapa ratus tuan? 900. Lebih kurang lah tu. Saya biasanya sebulan ataupun sebulan ke 2 bulan sekali memang kena pergi. Oh, ya ke? Sebab nak tukar model. Ah. Produk yang sama, tukar model dia. Dia akan nampak produk tu baru. Oh, produk sama tukar model je? Tukar model. So, itu adalah investment untuk niche ni tuan. Produk baju memang itulah dia, style dia. Okay, so sebab apa tuan salah, tapi paling jimat adalah cari orang dekat IG. Tuan ada IG ke tak ada? Ada. Tuan bagi, so dia buat paid review tuan. Dia cerita dia memang kena paid review, baru cantik. Kalau tak paid review memang tak cantik. Itu solution dia. Memang tak cantik. Saya tampin lah, memang tak cantik punya. Tak payahlah tuan. Minta customer ni biasanya 1/10 cantik. Ataupun 1/20. Yang lain memang tak cantik. Memang tak boleh pakai lah. Memang penat lah cerita dia. Memang tak cantik. So kita nak dapatkan gambar cantik, photoshoot ataupun contoh sekarang ni wife saya tak sihat kan. Kita tutup iklan. Tengok saya tunjuk. Tuan nampak tak? Ke tuan tak nampak? Tak nampak. Tak nampak Ini page wife saya. Cuma salah saya adalah kita dah brandingkan awal-awal tu blouse muslimah baju murah. Kita main borong lah. So kita tiba-tiba nak naikkan nama brand, dia susah sikit. Orang dah ada mindset, nak jual borong kan, nak jual mahal. So itu mindset dia. So that's why saya personally, kita tengah dapatkan supplier lah. Tengah mencari supplier yang boleh, saya sebenarnya sekarang ni kita melalui supplier makan banyak. So dia untung besar lah. Tak apalah. Sebab dia dah lama dengan kita kan. Cuma kalau boleh kita nak direct kilang lah. Sekarang ni nak pergi ambil kat China sebab satu blouse boleh dapat dalam RM10 je. RM9-10. Dia tolak kat kita RM25. So rugi banyak kat situ lah. Contoh, gambar macam ni orang suka tuan. Banyak. Ni yang saya cakap tu. Nampak tak? Offer terus bagi CTA. Ini memang kita test. Ini nak buat apa? Nak kurangkan kos per iklan tuan. Kos per lead. Ini dipanggil existing post. Kita post dulu. Lepas tu baru kita buat iklan, pilih yang ini. Ini nombor satu. Okay, kita apa? Kita tengok, jangan tengok CTA, tengok ini gambar tu. Ini personally saya yang kita buat lah. Okay. Ataupun kita buat macam ni, gambar, ada warna, kita nak tunjuk warna. Itu kita, ni semua gambar ni, tuan, ini tuan tahu gambar apa ni? Ni semua influencer paid. Kita bayar 5, ini kita bayar dalam 100 je. Ini kita hantar. Dia tak ada mana klien, customer nak bagi gambar cantik macam ni. Tak ada maknanya tuan. Dia gambar nampak cantik dan sharp. Oh, cari influencer Tuan kena. Customer dia akan bagi tahu macam ni. Ni customer. Ni customer. Nasib baik, sharp. Ini influencer. Dia bukan influencer, dia ada follower tuan. Itu je cerita dia. Lepas tu kita nampak, RM50 je. Boleh lah. Kita hantar baju.
RM50 je. Kita nak gambar cantik. So dia jadi gambar cantik. Ni pun kena bayar ni kan. Tak ada mana yang percuma. So ni dipanggil gambar itu tip dia lah tuan, cerita dia. Tak ada maknanya nak minta gambar pelanggan. So itu style, tuan kena faham lah. Kalau tuan tip dia nombor 1, real picture ataupun gambar cantik. Dan tip nombor 2, memang kena ada gambar manusia tuan. Tip 2, gambar manusia. Gambar wanita. Gambar ikon tu lah. Nombor 3. Boleh tuan? Bilang lah. Oh, putus pula tadi. Ada. Tak apa tuan. Okey, sini. Okey. Okey, sekarang tadi kat Punya mana? IG. Pay Okey. review. Okey. So, tadi kat mana? Now, kena nombor 2. Pay review. Nombor 2, tip dia gambar ikon. Maksudnya kena gambar model lah. Kena ada gambar model. Nombor 3, banyak. Tip nombor 3, tip pelbagai gambar. So ini tip-tip ni semua nak menyebabkan tuan boleh dengar tuan? Boleh. Ni tip-tip ni nak mengurangkan kos per lead. Pelit. Sebab kalau tak, kos tuan jadi mahal. Betul. Dan orang tak nak tekan. Itu dia punya ni lah. So, tuan nak pilih dark post ke existing post pun tak ada masalah. So, based on posting tuan, saya tengok posting tuan, tuan ada isu dekat bahagian gambar. Tuan, hello, boleh dengar tak? Terkeluar dah. Boleh. Aduh. Okey. Boleh. Okay. So point ni kat itu lah tuan. Okey. Gambar. Tuan sebenarnya sekarang ni kalau tuan tanya saya, paling jimat dan senang convert adalah buat iklan existing post. Tuan kena buat dua-dua lah sebenarnya. Existing post dengan dark post. Okey. Maksudnya tuan kena buat satu posting, post dulu. Macam ni kan. Tuan buat satu posting, post dulu. Okey. Tuan buat satu posting, post dulu. Okey. Dan sediakan satu gambar lagi untuk kita buat iklan macam ni. Iklan dark post ni dia satu single, dia boleh lah banyak-banyak, tapi yang paling berkesan adalah single page. Bukan single page, single picture. Sebab tu tuan tengok, ini dipanggil carousel. Boleh juga. Kalau tuan nak buat macam ni, sebenarnya dia jual blouse tapi gambar model. Sebenarnya sama je kalau tuan search siapa yang famous jual tudung tuan. Bawa eksklusif lah. Bawa eksklusif.
bawal eksklusif kan. Ya. So ni iklan dia. Apa benda ni? Boleh didapati dari pengadaan kami. Dia tengah buat iklan untuk apa tuan tahu tak? Untuk sebab dia punya closing pakai agent. Kalau tuan tengok macam ni, dia buat iklan ni untuk branding dia tuan. Okey. Dia tak buat closing. Iklan ni dia target sekadar nak bagi branding je. So tuan tak boleh follow dia sebenarnya. Okey. Mungkin tuan boleh follow agent dia. Ini agent dia. Agent dia yang menjual. Dia tak menjual. Issue tak menjual. Tuan tengok agent dia buat apa? Ni dipanggil carousel punya style. Gambar banyak-banyak. Ni tip dia, gambar banyak-banyak. Gambar banyak ni nak tunjukkan pilihan pelbagai. Macam tudung tuan kan? Tuan ada banyak tudung. Warna tudung. Ya. Macam ni pun boleh juga. Cuma betul. kalau tuan boleh mix gambar orang dan juga tudung ni, dia akan jadi kos murah. Kalau tak, dia jadi kos mahal lah. Macam ni kan. Kalau ada combination gambar macam ni kan, tuan tengok kan, gambar biasa je tuan kan, dia buat live, belakang ada tudung banyak. Ni point dia nak tunjukkan apa? Nak bagi orang tahu banyak pilihan. So orang kan tamak banyak pilihan. Sifat manusia kan cepat tamak. Dia tengok banyak pilihan, so dia nak lah. Untuk dapur kena buat satu gambar yang ada banyak pilihan lah. Banyak pilihan. Dan gambar tu Banyak kalau boleh design. orang lah. Contoh, tuan mesti ada gambar tuan tengah buat live kan. Betul. Kalau nak buat video pun boleh, tapi seminit je. Video seminit je. Seminit, tak payah lama-lama tuan. Tuan bukan nak buat closing kat situ. Tuan nak suruh dia tekan je. Okey, tuan faham Okey, faham. Okay. Ada soalan tak tuan dekat bahagian gambar ataupun media ni? Okey, selesai. Okey. Ini antara tips simple lah, tips simple. Message ni pula dia ada beberapa teknik yang penting. Kalau tuan tak nak, tuan biasa dengar orang sebut copywriting kan? Betul. Headline, lepas headline ada yang biasa headline, sub headline, FAQ, offer, CTA. Ini asas lah tuan. Betul. Okey. Puan nak letak semua terus boleh, ataupun nak letak satu je pun boleh. Dia point ni simple je tuan. Kalau tuan letak satu, yang lebih ni kena explain kat mana? Kena explain time closing. Kalau tuan letak banyak, yang dia macam ni, kalau tuan letak offer je, ramai tak masuk? Ramai lah, tapi closing penat sikit lah nak explain semua benda kan. Nak kena dibagi lagi. So sebab tu ada orang cakap marketing buat kerja lebih, closing senang kerja. Kalau marketing kurang buat kerja, closing banyak kerja. Itulah dia punya senario dia. Macam mana banyak kerja tu apa? Headline pun tak tulis. Contoh biasa. Tuan tengok ni Tuan tengok simple je. Ni yang kita buat, ni saya sendiri jual lah. Kita explain juga, baju malas. Ni headline kita, baju malas gosok. Kita terus letak dekat headline tu benefit, apa dia dapat. Contoh, baju malas gosok, maksudnya memang orang malas lah cerita dia. So disebabkan orang malas, dia benefit. Contoh macam tudung tuan, apa dia? Apa benefit? Tudung mudah bentuk. Tudung mudah bentuk. Itulah headline dia. Dia kena cerita benefit. Lepas tu masuk terus offer. Okey, terus offer. Macam ni saya tak letak offer lah. So sebab margin kan. Tapi saya cakap kena letak offer. So kita bagi offer dalam bentuk dekat closing nanti. Tapi kalau tuan buat kerongsang tu, tadi saya check dekat Shopee. Tuan, tuan nampak tak? Okey. Belilah satu ni 18 sen ni. Bagi 10 pun tak apa. Betul. Beli 3 dapat 10.
10 kerongsang percuma. Tuan rasa ramai tak orang nak? Bagi banyak nampak tu lagi power lah dia punya. Tuan ni 10 kerongsang gila kau. Biarlah kan, tak cantik ke peduli apa kan. Tapi ni gambar Shopee ni kira cantik lah ni. Jadi kalau kalau macam ni, saya boleh letak gambar yang ni sekali lah. Boleh. Inilah offer dia. Orang beli bukan sebab tudung sangat. Tuan letak sini 10 ataupun 9 kerongsang percuma. Lepas tu klik sini untuk tengok bawal eksklusif. Dah. Lepas tu bawah ni tuan letaklah sikit testimoni ke. FAQ tu kan cerita dia. Tuan tahu kan FAQ? FAQ tu stand untuk features, advantage dengan FAQ pula, FAB. Silap. Benefit. So tuan letaklah testimoni ke. So CTA ni, tuan nampak tak CTA ni? Kena kreatif sikit, letak dekat atas. Satu lagi. Ini formula lah yang macam Tuan Haji Azman cakap kan. Kita buat, kita test, kita tahu. So formula. Inilah copywriting. Sebenarnya tuan tak ada idea copywriting sebab macam ni. Tuan tak ada benchmark. Sekarang ni dah ada benchmark. Okey lah, dah faham lah. Baru masuk setting iklan. Tuan, saya jujur dengan tuan, setting iklan ni senang je. Disebabkan Facebook sekarang ni dia ada masalah sikit kan. Tuan letak umum je. Betul tuan, tak tipu. Tuan letak setting umum je. Dia lagi targeted. Masuk umum tu tuan letak umur, tuan letak umur dengan bahasa je. Lepas tu let Facebook work. Tak payah macam interest semua tak Tak payah, abaikan. Sebab apa? Sebab tuan dah filter based on gambar. Dia ada dua cara. Tuan filter based on interest ataupun tuan filter based on media tuan. Dalam kes tuan dah fokus. Contoh tuan macam mana nak filter based media? Wanita yang nak tudung, yang nak cantik sebab pakai tudung mudah bentuk. Ini khas untuk anda. 9 kerongsang percuma. So dia tengok, dia tekan lah. So tuan dah fokus wanita. So setting Facebook umum je. Umum je tuan. Nanti kalau tak berjaya baru kita buat setting lain. Apa yang susah sangat? Tuan, kalau tuan dah biasa buat iklan sekali, biasanya umum je. Boleh je buat setting lain. Tapi baru-baru ini disebabkan iPhone ni isu, dia tengah dalam fasa stabilize. So tuan tahu kan kes dengan iPhone tu? Tak. Facebook dengan iPhone dia ada privacy issue. So syarikat Apple kan iPhone, dia cakap dia nak wujudkan siapa-siapa nak buat iklan ke iPhone dia kena minta kebenaran. So menyebabkan algoritma Facebook jadi tunggang belanggang sekejap. So that's why kalau letak targeting kadang kena kadang tak kena. So why not kita letak umum, kita letak behavior je. Umur, perempuan, duduk mana, ataupun tuan boleh tambahlah kalau nak interest pun. Engage shopper. Dah? Tuan biasa pakai engage shopper? Tak. Tuan pakai engage shopper. Engage apa? Engage shopper. Engage shopper Tengok ni, okey, ni dua ni dah clear tuan. Ni dah clear. Ni dah clear. Kita nak masuk nombor 3 link kerongsang saya letak itu. Okey, okey. Untuk buat iklan. Sekejap. Okey, now. Okey, tuan biasa buat iklan pakai campaign apa tuan? Tu tak pasti. Okey, tuan, simple je. Nak buat iklan ni dia ikut apa dia? Dia ikut cara kita closing. Tuan buat iklan based on tuan closing pakai apa? WhatsApp Kalau WhatsApp, apa cara dia nak bawa ke WhatsApp tu?
Betul tak? Betul. Janganlah pakai conversion bawa ke website. Okey. Katalog untuk kalau tuan ada website. Store kalau nak bawa orang ke store. Brand awareness memang sekadar nak bagi awareness je. Tak ada cerita pasal WhatsApp. Dapat masuk WhatsApp itu bonus. Reach sekadar nak capaikan orang je. Dia macam bagi flyers. Okey. Ni dua ni cerita nak bagi flyers lah. Nak bagi orang tahu je. Ada tau. Launching minggu depan tau. Kalau nak dapatkan lead, dia panggil consideration. Sama ada tuan guna traffic. Traffic ni buat iklan. Orang klik masuk ke link tuan. Maksudnya kan tadi kalau tuan tengok iklan ni. Ataupun tuan tengok iklan yang kita orang punya ni. Tekan kan? Link kan? Ni kena tekan kan? Dia boleh tekan atau saya pernah letak button tapi saya nampak bila tekan ni dia lagi macam senang lah. So tuan letak ni dia akan detect, dia akan charge. Kalau dia first kali dia charge by impression, kemudian tuan boleh tukar charge by click. Berapa orang klik. So traffic. Ini iklan traffic juga Ni. Tengok bila orang tekan ni, kenapa tuan tak nampak? Kenapa? Ni nampak shop. Ni bawa ke kedai. Ni website. Sama ada conversion ke. Ni bawa ke website. So ini biasanya bukan iklan traffic lah. Tapi dia ada nampak. Ini bawa ke butik. Most likely dia bukan iklan traffic. Ini mungkin iklan traffic. Nampak sama. Nampak je sama. Bezanya cara di-charge tuan. Bezanya cara di-charge. Ini di-charge based on berapa banyak you nak capai orang. Contoh tuan cakap, saya nak 10,000 orang. Dia akan charge berapa 10,000 orang lah. Yang ni based on berapa engagement. Engagement ni dia akan bawa orang yang most likely engage tapi belum tentu suka tekan link. Traffic orang yang suka tekan pergi ke link. App ni abaikan video ni kalau pakai video. Dia akan cari orang suka tengok video tapi belum tentu dia suka tekan klik. Lead ni abaikan sebab dia isi form. Dia ganti website. Message ni dia kena install dekat website tuan, dekat Facebook tuan, WhatsApp business. Cuma paling senang pakai traffic lah. Sebab apa? Sebab cara tuan closing pakai WhatsApp. Option yang ada untuk bawa ke WhatsApp, nombor 1 traffic, 1, 2 dan 3. Kalau pakai engagement, dia charge based on engagement. Masuk ke, lead tak masuk ke, dia tak peduli. As long as orang engage, kita charge. Kalau traffic, orang like pun dia dah charge. Orang like, kita charge. Dia kira charge kan? Traffic, sebab dia cara di charge. Video view, kita tahu orang suka tengok video lagi murah daripada gambar. Tapi video view, kalau video kita tak power, orang tengok video, orang tak tekan link. Itu masalah dia lah. Masalah orang cakap pakai video view, dia punya video tak convert. So cerita dia pakai, paling senang pakai traffic ataupun message. Message ni bit technical sikit, pakai traffic lah. Tak apa, saya pakai traffic. Bila tuan pakai traffic, dia akan minta tuan nampak ada 3 benda ni. Campaign, adset, ad. Tuan biasa buat iklan kan? Ataupun tuan pernah buat iklan? Pernah. Pernah, okey. Tuan tahulah 3 ni ke tak tahu? Tak tahu, tak ingat lah. Campaign ni macam tadi lah, ada 12 campaign. Tuan nak pilih campaign apa? Campaign nak bawa traffic, nak buat prospecting. Now, adset ni, ini nama ni tuan tulis lah. Campaign, bahasa Melayu kan? Campaign traffic. Ataupun tuan bagi traffic, lepas tu biasa saya akan letak tarikh. Sebab apa? Sebab saya nak ingat. Kalau tak, saya lupa bila saya start. Saya letak tarikh 22 Mac 2021. Macam tu lah. Ataupun campaign traffic nama. Bukan blog apa tadi tu, bawal. Campaign bawal raya. Macam tu lah. Ni terpulang kat kita. Ini macam folder kita lah. Kereta kita nak bagi nama apa ikut kita lah. Okay. Campaign tu kira folder yang folder utama tuan. Okey. Yang ini tuan abaikan. Yang bawah-bawah ni untuk baru permulaan
ni tak payah usik. Campaign budget optimization ni Facebook recommend. Tapi untuk yang ada bajet besar. Yang bajet kecil tak payah letak sebab apa, nanti dia lambat sikit nak perform. Lepas tu tuan buat apa? Tuan tekan next. Okay. Now kat sini tuan, adset ni pula adalah tempat, dia ada dua pilihan, sama ada tuan nak letak bajet dekat home, dekat campaign ataupun dekat adset. Tapi saya suka letak dekat adset lah. Untuk tuan monitor secara manual lah. Kalau dia cerita dia kalau bajet spend bawah 500 hari pakai manual lah. Manual So, tu macam mana? manual tu maksudnya kita tengok kita punya bajet dekat bahagian adset. Nanti saya tunjuk. Okey. Okay, tengok adset ni dia akan letak apa dia? Dia akan pilih, dia akan decide dekat sini berapa bajet ni, berapa bajet. So saya akan tulis kat sini satu, contoh saya letak 30 day. Ni sebenarnya nak untuk kita fahamnya. Saya akan letak sebab dia dekat sini dia akan pilih bajet 30 sehari, 60 sehari terpulang lah. Kalau tuan nak letak 30 lah. Tapi saya recommend start 30 lah, jangan letak bawah 30 nanti nanti lambat sangat. Contoh, tapi dalam ni ada location. So dekat sini saya akan letak apa, cara nak target tu apa dia. Contoh, saya cakap umur, tadi tuan cakap umur apa, 24 ke 35 woman. So dekat sini sebenarnya saya decide terus, so that nanti saya tahu, oh saya target siapa. Okay, contoh kat sini kan, saya nak target Malaysia ke? Tak apa, tuan cakap tak apalah. Kalau awal-awal ni tuan tak tahu kat mana kan, tuan target je lah Malaysia. Tapi ada orang dia target city lah, tapi tak payah pening-pening kepala lah, target je lah Malaysia. Gender ni mestilah perempuan kan. Yang ini tuan pilih English dan Malay. Apa maksud English dengan Malay? Sebab setting orang dekat laptop saya bahasa Inggeris, setting phone saya bahasa Inggeris, mungkin ada orang bahasa Melayu. So macam ni lah tuan, simple. Ataupun tuan nak letak sikit dekat sini, contoh nak letak apa dia, nak letak macam contoh kalau tuan bawal ni orang yang berkahwin ke tak? Berkahwin. Kahwin. So tuan letak married dah. Letak married, cari relationship status. Dah, letak satu dah. Kalau tuan rasa 24 dah berkahwin ni tuan. Tak, itu contoh lah. Contoh engage shopper ni dia ada tulis, tengok tuan pilih engage shopper. Engage shopper. Apa dekat sini dia akan tunjukkan engage shopper ni adalah orang yang suka tekan button call to action ataupun shop now. Oh, okey. Dia Facebook dah detect lah orang macam ni. Contoh macam tu lah. Cukuplah 2 dah. Kalau nak letak pun, kalau tak nak letak pun tak ada masalah. Sebab tuan dah filter dekat mana? Dekat iklan. Tapi kalau tuan tak filter dekat iklan, either one lah, kena filter lah. Okay, dah settle. Placement, saya untuk permulaan ni, tuan kena tengok target siapa, letak dekat mobile saja, tak payah desktop. Ni yang lain ni buang lah. Buang. Facebook je. Kalau tuan nak buat Instagram, 2 asset yang berbeza. Dah. Naik hantar je. Kau buat benda ni? Business. Bagus lah. Ni tuan abaikan. Buang je semua ni, yang tak perlu ni. Oh, buang Buang je. Tuan nak target dekat phone je. Nak keluar dekat phone je. Tuan nak keluar iklan tu dekat phone je.
So dekat sini saya akan tulis apa dia? Saya akan tulis adjust tambah lagi mobile. Mobile Facebook only. So tuan tahulah, tuan target bila orang tanya kan. So kat sini woman tuan tambah married. So dekat sini sebenarnya untuk apa? Untuk tuan terus tahu sebenarnya tuan target siapa? 24 ke 34, 35, woman married, RM30 sehari. Tuan target mobile Facebook only. Ini sebenarnya kalau tuan tak nak letak pun tak apa. Ikut tuan lah. Tuan cakap tuan tulis nama topik ni hitam kelabu pun tak ada masalah. Yang penting tuan faham. Cuma kalau saya letak macam ni lah. Supaya saya senang faham. Contoh bukan saya. Contoh bila budak saya tengok, dia tahu kita target apa. Nanti bini tuan tengok kan, abang target mana ni? Dia nak tahu kan. Senang lah. Awal-awal kalau tak pernah buat iklan, dia tak ada option link click ni. Dia by impression. Tapi kalau tuan dah pernah buat iklan, dia akan jadi link click. Tuan boleh pilih link click lah. The charge based on link click. Orang klik, kita di charge. Dia bukan klik link tuan. Dia klik iklan. Iklan bukan klik link, klik iklan. Landing page ni dia mahal. Tu tak payah. Tuan ada option. Sebelum ni tak ada option. Ni ada option. Untuk charge based on apa. Landing page ni dia dah pergi baru dia charge. Ini tak sesuai lah. Kita ambil link click. Okay. So dengan bajet kita ni, tuan boleh nampak. Okay. Dengan bajet RM30, tuan cakap estimation 2 juta. Which is besar lah. Mungkin tuan nak spesifik kepada bandar-bandar saja ke boleh juga. Yang bagus reach tu berapa? Reach tu based on budget. Based on budget. Kalau tuan punya budget bawah 100, 500,000 pun dah cantik lah. Tapi kalau budget tuan besar, 2 juta pun tak apa. Maksudnya budget besar tu atas daripada RM100 sehari lah. Mungkin kali ini tuan nampak macam besar sikit kan. So apa yang tuan boleh buat? Instead tuan boleh pakai narrow, style narrow ni. Narrow ni dia akan kecilkan. Apa maksud narrow ni? Narrow audience ni dia akan kecilkan. So tuan buang kat sini, dia akan jadi macam ni. Tuan tengok Tuan cuba tengok ni. Dia nampak tak? Dia cakap dia orang yang suka membeli dekat dia nampak iklan dia suka tekan, dalam masa yang sama dia juga berkahwin. So tuan target orang yang tengah-tengah ni. Yang ada 2 karakter tu. Tuan nampak tak ada 560,000 je. So dia jadi kecil lah. Ni fungsi narrow audience. Okay. So estimationnya dengan RM30 sehari tu tuan akan capai lebih kurang 2,000 orang. Kenapa ada range? Sebab dia berdasarkan iklan punya performance. Gambar orang suka ke tidak. So dia bagi tahu lah lebih kurang macam ni. Mungkin 24 ke 37 orang akan apa? Akan klik. So mungkin yang masuk 5. Dengan RM30, 5 orang masuk. So maksudnya kos per lead tuan RM6 lah. Betul. Tapi klik 24 lebih kurang. Dia bagi tahu estimation. Based on setting ni, most likely lebih kurang walaupun kita punya market tu ada 500,000, tapi dengan bajet RM30 lebih kurang 2,000 je nampak. Okay. Okay, ni dah clear lah. Kita settle lah ni. Macam yang tuan cakap yang link klik tu jadi apa 5 orang tu je dah. Ni estimation. Contoh, estimationnya iklan kita akan keluar lebih kurang 24 orang nampak. Based on iklan tu cantik ke tak cantik lah. Tapi dia cakap based on setting you dengan budget you, lebih kurang 24 orang akan klik. 24 orang yang klik, tapi kenapa tak masuk ke WhatsApp? Sebab tak ada offer. Dia tengok iklan tapi dia tak nak tekan link WhatsApp sebab tuan tak letak offer. Tapi kalau tuan buat macam saya cakap tadi, letak 9 terongsang percuma tu, confirm mungkin 10 orang akan masuk. So kalau 10 orang akan masuk ke WhatsApp, kalau tuan spend RM30 je sehari, 30 bagi 10, RM3 kos per lead kan. Okey apa? Sebab tuan punya bajet tadi kan, tuan cakap RM7 per 50 sen satu lead. Okey. Now tekanlah next. Okey. Bila tekan next, now sekarang ni ada 2 pilihan.
Ini bahagian di mana tuan nak buat media tadi. Tuan nak pilih existing post ke tuan nak pilih dark post? Oh, okey. Dalam kes ni kalau cerita dia existing post. Saya pilih existing post kan. Saya tulislah post mana. Ni page lah. Pilihlah page saya kan. So bila saya pilih page, contoh dekat sini dia saya nampak dia ada 2-3 kan. Pilih existing post. Kalau tuan pilih existing post lah. So dia suruh pilih existing post kat mana. Contoh ambil yang contoh macam ni kan. Ni contoh page saya cakap tak cukup lead nak closing percuma. Nampak? Ni saya buat lah. So dia tekan lah. Dia akan keluar benda ni. Macam dalam baju, pilih lah baju kan. Pilih existing post, pilih page tuan. Kalau tuan ada link Instagram lah. Kalau tuan ada Instagram, dia suruh tuan buat apa? Dia suruh tuan login Instagram tuan kat sini lah. Oh, okey. Okay. So existing post. So select lah post. Baju mana gosok kan. So dia akan keluar kat sini lah macam ni lah. Macam ni. Nampak dia keluar sikit je tuan. Okey. Kalau tuan pilih create ad, tuan boleh ada option nak masukkan single, carousel yang ke tepi tu. Tapi kalau tuan nak banyak gambar, saya syorkan pakai existing post. Tapi kalau single image, pakai create ad lah. Okay. Dalam kes ni saya ambil existing post lah. Sebab saya nampak existing post ni menyebabkan ramai orang suka. Sebab gambar banyak kan. Dan gambar pun real. Dia kalau guna carousel ni jadi macam mana tuan? Carousel dia akan jadi memanjang. Dia ke tepi. Dia akan ada ke tepi sini. Oh, Tengok okey. Dia panjang-panjang macam tu. Oh, jadi orang kadang-kadang dia malas nak scroll. Malas nak tolak ke tepi. Yang existing Post dia tekan, dia akan keluar banyak-banyak. Okey. Faham. Kat sini tak boleh letak button sebab saya dah pernah buat iklan. Tapi tuan boleh letak button kat sini. Button ni maksud dia sebenarnya kalau tuan letak button ni offer dekat sini. Dia klik pergi ke WhatsApp tuan. Tapi saya dah letak kat atas ni. Kat existing post kan. So dah itu saja. Submit. Bismillah, submit. Okey. Boleh tuan? Okey. So sebenarnya simple dia macam ni. Dia selagi tuan tak buat, tak tahu tuan kena buat dulu lah. Bila tuan buat, contoh lah, tuan nak buat hari ni ke esok kan. Lepas tu tuan bagi tahu lah bila tuan buat, nanti saya boleh tengok kan. So itulah solution dia. Okey, saya punya ada satu masalah lagi tuan. Ya. Orang saya dia belajar. Jadi ada dia punya yang tu, dia jadi yang 2 key factor tu. Tuan tahu tak? Apa dia? 2 key factor. 2 key factor. 2 key factor tu sebenarnya macam ni. Facebook dia nak secure punya account. So nak masuk Facebook kena aktifkan two key factor security. Maksudnya tuan kena daftar authenticator. Tuan tahu tak? Ya. Maksudnya kan macam kita kan buka Facebook masukkan nama, email je kan. Sekarang ni kena verify pakai nombor telefon. Yes. Tuan kena buat lah. Benda tu tak ada apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Benda tu sekadar nak verify tuan ni pengguna betul ke tak betul. Itu je. Betul-betul owner account tu lah. Tuan betul owner ke tak betul owner. Itu je. Okay tuan. Okey. Ya. Dia macam ni tuan. Tuan kena buat. Kalau tak buat, dia no point lah. Saya tak boleh bantu sebab cerita dia simple je. Tuan buat, baru saya boleh tengok apa yang kena bantu lah. Okey. Boleh. Macam ni, macam yang saya punya tadi. Bagus saya buat existing post dulu lah kan? Kalau tuan ada gambar tak? Yang cantik. Ada. Okey, tuan buat dua-dua, boleh tak? Macam ni tuan. Itu bagi saya tu okey lah. Tuan, dia macam ni, saya tunjuk last supaya tuan faham. Tengok ni tuan. Ni campaign. Tadi kan satu campaign kan? Okey. Kita boleh ada 2 targeting. Ad set 1, ad set 2.
Okey. Asset Satu 2. campaign, 2 asset. Maksudnya satu ni existing post. Satu lagi new ad. Tak Dari sini kita tengok mana yang perform. Yang tak perform kita tutup Saya tak boleh cakap yang ini perform. No, dia depend on produk dan depend on gambar tuan. Media tuan. Targeting walaupun sama, result akan berbeza. Result akan berbeza. So, kalau awal-awal ni tuan buat satu ni low. Tuan buat ni low, tuan buat ni low, existing. Apalah. Pakai mouse ni tuan. Ni bedalah. Tak apa. Nampak macam ni existing. Satu. Nanti tuan duplicate je benda ni. Tuan duplicate je. Lepas tu tukar ni kepada dark post. So bezanya letak link WhatsApp yang berbeza lah. Baru kita tahu dia berapa banyak dia punya tu. Baru kita tahu ini perform ke ni perform. Ni tak perform, tutup saja. Kadang saya pernah try, kadang ini perform, kadang ini perform. So tapi basic asas dia kena ada offer lah. Tu je. Tak ada offer memang closing susah. Cost pun mahal. Okay? Ya, insyaAllah tuan. Aduh. Itu je, simple je tuan. Tak ada ni sangat. Apa-apa buat dulu. Buat dulu lah. Nanti tuan dah buat, insyaAllah lah. Boleh lah tu. Okay? Boleh tuan? Okay. Okay tuan? Tapi buat ni ke first ni ke letak bajet RM30 dulu lah. Letak 30 je. Tuan letak 30, bismillah tuan tekan je. Okay. Okay? Lepas dah buat, tuan maklum. Itu je cerita dia. Okay. Okay. InsyaAllah. Okay tuan? Boleh. Okay. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih banyak tuan masa tuan ni. Okay, tak rahat. Okay, semua